السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung membaca penjelasan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah di atas matan asal yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam matan beliau, setelah beliau menyebutkan tentang hukum orang-orang yang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar namun masih lagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka berada dalam masyiatillah. Sekiranya Allah mahu, Allah ampunkan mereka. Sekiranya Allah mahu, Allah mengazab mereka dengan keadilannya, dan mereka tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Mereka boleh masih layak untuk menerima syafaat daripada mana-mana ahli ta'ah. Dan beliau kemudian mengatakan, wa nara as-salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah wa ala man mata minhum. Dan kami berpendapat, wa nara as-salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahli al-qiblah, dan kami berpandangan boleh ataupun sah salat di belakang semua orang-orang yang baik dan fajir dari kalangan ahli qiblah. Wa ala man mata minhum, dan juga harus mensalatkan orang-orang yang mati dari kalangan mereka, mana orang baik atau orang jahat, selagi dia muslim kita boleh salatkan dia, dan kita boleh salat berimamkannya. Salatnya sah dan tidak bukanlah satu perkara yang dicela dalam agama. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khalfa kulli birrin wa fajir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah di belakang setiap dari orang yang baik dan orang yang melakukan dosa. Hadis ini kita dah bincangkan kedudukannya. Sekiranya hadis ini sahih, maka tidak ada pertikaian, kerana Nabi memerintahkan salat di belakang orang yang bir dan orang yang fajir. Namun hadis ini, kata Syekh, rawahu Makhul an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Makhul rahimahullah meriwayatkan hadis ini daripada Abu Hurairah, dan diketahui setelah, walaupun Makhul sezaman dengan Abu Hurairah dan ada kemungkinan boleh bertemu, namun Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullah mengesahkan bahawa Imam Makhul tak pernah jumpa dan belajar direct daripada Abu Hurairah. Di situ namanya ada illah. Adanya illah yang orang awam tak perasan, ataupun orang-orang yang kaji hadis secara umum tak perasan, kerana kelihatannya manusia sezaman, duduk waktu
jarak yang tidak jauh antara satu sama lain, berkemungkinan mereka berjumpa dan meriwayatkan satu sama lain. Namun orang-orang yang mempunyai pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu illah, mereka mengetahui pergerakan perawi dan guru-gurunya dengan lebih detail, dapat diketahui bahawa makhul tidak pernah belajar langsung daripada Abu Hurairah. Manakala perawi-perawi yang lain, hadis ini riwayat Imam Ad-Darqutni riwayatkan sampai kepada Imam Al-Baihaqi daripada riwayat Ibn Wahb daripada Muawiyah bin Salih, Al-Ala bin Harith, ini semua nama perawi-perawi siqah, tak ada masalah. An Makhul juga siqah, an Abi Hurairah sahabat. Dari segi sanad tak ada masalah semua sekali. Cuma illah dia bukan pada perawi, illahnya adanya inqita', iaitu adanya sanad yang terputus. Kerana Makhul mesti mengambil riwayat tersebut daripada seorang tabi'in, salah seorang daripada tabi'in. Maka hadis itu tergantung selagi tidak diketahui, barakallahu fiik, selagi tidak diketahui siapakah perawi yang menjadi perantara antara Makhul dan Abu Hurairah. Jadi hadis begini, okey, hadis dhaif begini, dhaif yang teruk ke dhaif yang ringan? Okey, kita ada hadis yang ditolak 100%. Ada hadis yang diterima 100%. Okey, itu hadis sahih, dan hadis sahih, hadis hasan diterima 100%. Hadis maudhu' dan hadis munkar ditolak 100%. Okey, ada hadis yang di KIV kan, iaitu hadis dhaif. Di KIV kenapa? Sebab kedudukannya tak jelas. Dhaif ni ada yang dhaif jiddan, yang seperti maudhu' hukumnya, hampir-hampir kepada maudhu', hampir-hampir kepada hadis maudhu' dan munkar. Ada hadis dhaif yang ringan, dhaif lemah tapi ringan hukumnya. Dhaif yang dhaif jiddan, datanglah macam mana sekalipun sokongan, dia memang lamanya diletakkan dhaif. Tapi ada yang dhaif yang ringan, kalau ada sokongan dia boleh jadi naik jadi hasan li ghairi. Soalannya, jenis kecacatan ni ialah ringan ataupun berat? Ringan, kata Kamri. Tak ada? Yang lain setuju? Ya, ringan. Kenapa ringan? Dhaif tu dikaiwikan, tetap tak diterima. Tapi ringan kalau ada riwayat yang lain yang ataupun daripada syawahid, sama ada dalam hadis yang sama atau hadis yang lain, menceritakan bahawa makhul kalau riwayatkan daripada Abu Hurairah mesti melalui guru, salah seorang gurunya, dan ketahui guru tersebut dan gurunya thiqah, selesai. Tapi kalau tak diketahui, dia dhaif. Kalau diketahui siapa gurunya dan gurunya cukup syarat terima riwayat, maka riwayat itu boleh ditashihkan kerana sokongan daripada riwayat yang lain, atau telah diketahui siapakah orang tengah antara Makhul dan Abu Hurairah. Kebiasaannya keadaan ini berlaku kerana perawi-perawi menyangkakan bahawa sebab Makhul sezaman, mereka sangkakan Makhul ambil direct daripada Abu Hurairah. Kadang-kadang mereka merasakan bahawa riwayat itu daripada Makhul dan daripada seorang lagi, kerana mereka sezaman. Okay. Kadang-kadang ada orang yang sengaja menggugurkan nama tersebut atas alasan-alasan tertentu. Jadi hadis ni kita kata sahih tak sahih? Tak. Hadisnya dhaif. Jadi dikaiwikan, tak boleh jadi hujah. Tidak boleh jadi hujah. Tidak ada hadis dhaif yang boleh jadi hujah. Yang ada bila dia hadis berkaitan dengan targhib dan tarhib, suruh buat baik atau larang buat jahat. Benda itu confirm baik. Benda yang dilarang, benda yang disuruh itu confirm baik. Dalam syariat dah ada asal syarak. Benda yang dilarang itu confirm jahat, confirm maksiat dalam
dalam syarak. Itu namanya targhib dan tarhib, menggalakkan kepada kebaikan dan hadis yang menakutkan kita kepada kejahatan. Atau juga berkaitan dengan fadail, kalau sekiranya kelebihan-kelebihan, galakkan kepada amalan. Fadail, hadis fadail antara jenis hadis-hadis targhib, menggalakkan seseorang itu beramal. Jadi amalan, ulama syaratkan amalan itu memang amalan yang sabit. Manakala kalau hadis tu hadis yang mengajarkan satu amalan baru yang tak diajarkan dalam mana-mana riwayat yang sahih, atau dalam tak diketahui ianya dimasyru'kan dalam mana-mana tidak pernah dilakukan dan diiktiraf sebagai amalan itu sabit dalam syarak, maka hadis tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Sebab apa? Sebab dia menggalakkan seseorang melakukan amalan yang belum jelas. Hukum beramal dengan hadis dhaif, syaratnya amalan itu amalan yang dah jelas. Jadi apa itu beramal dengan hadis targhib itu mengharapkan pahala yang dijanjikan dalam hadis tersebut. Ramai orang zaman sekarang salah faham bila cerita tentang hukum boleh beramal dengan hadis dhaif dalam targhib dan tarhib dan fadhil amal. Mereka sangkakan asalkan ada amalan-amalan je, dhaif tak apa. Kalau itu yang menyebabkan tersebarnya banyak bid'ah, perkara-perkara yang tidak sabit yang berasal daripada hadis dhaif. Okey. Jadi hadis ni dhaif. Jadi kita tahu bahawa ada dua pandangan. Satu pandangan kata boleh solat di belakang imam yang fajir, imam yang jahat di Islam, tapi dia perangai buruk, dia buat dosa besar, atau selalu sangat mana nama tak baik lah. Nama dia, imam ni ada something, rekod buruk, ada rekod buruk. Ada pandangan kata tak masalah, asalkan di Islam bacaan dia sedap, layak, walaupun dia isap rokok kat luar, kan, tengok kat Facebook duk layan sana sini cerita ni, tapi bila masa dia jadi imam, suara dia sedap, dia baca dengan betul, dia tak buat benda yang salah, apa hukum solat belakang dia? Ada yang kata sah, dia imam. Ada yang kata kita dah tahu dia siapa, solat dia orang ke dah macam ada dia punya. Jadi solat belakang dia apa hukumnya? Ada kata makruh, ada kata tak ada masalah. Malah ada yang malah ada yang melarang. Melarang itu adalah larang. Adakah larang kerana mengharamkan atau memakruhkan? Zahirnya makruh, mereka tak galakkan. Okey. Mereka tak khilaf dalam masalah bahawa dalam bab mendahulukan orang yang bersih itu tak ada khilaf, semua orang sepakat. Tapi cerita tentang solat di belakang orang yang fajir, jahat. Kalau tadi hanya buat akhlak, contoh saya bagi. Tapi kalau jahat ni maksudnya dia pembunuh, bunuh orang ke, kan? Tahu dah dia ni pembunuh, tapi orang tak ada buat apa dengan dia, tapi solat lagi, baca Quran okey. Itu masalah perbincangannya. Okey. Kata Syekh lagi, kita teruskan. Jadi kita dah bincangkan pada hari yang lalu, pada minggu yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi juga bersabda artinya ada riwayat. As-salatu wajibatun, tambahkan ba situ. Kalau ikut situ wajitun, mana tak ada bahasa Arab wajitun. As-salatu wajibatun alaikum ma'a kulli muslimin birrin aw fajirin. Dalam cetakan bahasa Arab yang ada pada saya, betul-betul sama-sama, saya salah tengok line. As-salatu wajibatun alaikum ma'a kulli muslimin birrin aw fajirin. Wa in huwa amila bil kaba'ir. Salat itu wajib ke atas kalian, atau salat adalah wajib ke atas kamu bersama-sama setiap orang Islam
sama ada dia seorang yang baik atau yang jahat. Sekalipun dia melakukan dosa besar. Wa in huwa amal bil kabair. Kemudian dia stop sini, tapi terjemahannya tak stop. Terjemahannya tak stop, artinya penterjemah copy paste. Terjemahan daripada hadis di riwayat tertentu. Dan ini banyak berlaku dalam buku kita. Kita akan nampak. Sebab tu beliau kadang-kadang terjemahkan penulis sedang bantah satu tafsiran. Kemudian bila dikopikan terjemahan tu sokong pula tafsiran yang dibantah oleh penulis. Itu berlaku beberapa kali yang kita temukan. Jadi cuma bila di highlightkan selepas terjemahan lepas tu, kita tahu isi kandungannya, sambungan daripada hadis tersebut. Sambungannya, jihad adalah wajib ke atas kamu bersama-sama semua pemimpin, sama dia seorang yang baik atau jahat sekalipun dia melakukan dosa besar. Itu bab jihad. Okey. Jadi bab salat dan jihad. Imam Ibn Abil Is hanya cerita tentang salat. Bab jihad beliau tak masukkan pada kitab asal. Maksudnya boleh kita istishhad dengan hadis pada part tertentu yang ingin kita bincangkan. Tak semestinya kita baca secara full sebuah hadis, kecuali kalau ada memberikan kesan terhadap pemahaman terhadap hadis. Kalau hadis yang memberi kesan yang kita potong tu mempengaruhi pemahaman terhadap hadis depan, tak boleh. Sebab tu syarat untuk taqti' hadis ni, syarat untuk ambil hadis, disyaratkan orang yang melakukannya adalah orang-orang yang memahami hadis. Dia tahu kat mana nak berhenti, kat mana nak ambil. Macam orang baca Quran lah, nak berhenti kat mana tu dia tahu. Hadis pun sama, dia nak istishhad, dia mesti ambil part dari mana nak bermula, kat mana dia nak berhenti daripada hadis yang panjang tersebut. Boleh dibenarkan sekiranya dilakukan oleh orang yang ahli. Dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Abdullah bin Umar bersembahyang di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Perkara ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Begitu juga Anas bin Malik salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan kata Syekh, wa kana al-Hajjaju fasiqan zalima. Dan Hajjaj adalah seorang yang fasik dan zalim. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi antara peribadi kontroversi dalam sejarah. Sampai sekarang, pada zaman lepas Hajjaj meninggal, masa baru-baru meninggal, sampai zaman sekarang, ada penyokong dan ada musuh, orang yang tak suka. Ada sejarah, ada kata dia ni di kalangan baik, orang baik, ada kata dia di kalangan fasik dan zalim. Dan kita tahu secara umum yang disebutkan sini, kita tahu pendirian Imam Ibn Abil Is bahawa Hajjaj dari kalangan fasik dan zalim. Sebab tu beliau beristidlal dengan perbuatan sahabat. Sebab hadis Nabi SAW kat situ lemah, tak boleh jadi hujah. Tak tahu sahih atau tidak, dia KIV, tak sahih lah, tak tolak, tapi tak jumpa sokongan daripada riwayat yang lain. Jadi macam mana caranya? Perlu tengok pada pemahaman sahabat. Masalah ni bukan tak berlaku pada zaman Nabi, mesti berlaku pada zaman sahabat. Cek sahabat. Jadi Syekh bawakan riwayat bahawa Abdullah bin Umar dan juga Anas bin Malik salat di belakang Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sedangkan Hajjaj bin Yusuf dah bunuh 120,000 orang. Kalau 100 orang yang kisah Bani Israel tu 100, cuma bunuh orang 100. Yang ini 120,000. Antara yang dibunuh Abdullah bin Zubair, bukan orang kafir. Ada beberapa tokoh.
Dan anak sendiri tiap kali cerita tentang Hajjaj ni macam berat nak cerita. Sebab kalau tengok pada kebaikan Al-Hajjaj, kalau kita baca dalam neraca jasa, beliau adalah pemimpin yang antara pemimpin Islam yang paling berjasa terhadap agama Islam sepanjang sejarah. Zaman Abdul Malik bin Marwan, zaman Al-Hajjaj lah. Hajjaj ni dia daripada Taif. Al-Thaqafi ni Bani Saqif ni Taif, di Taif. Ayahnya seorang yang alim, ahli ilmu yang mengajar Al-Quran. Dia hafal Quran sebelum umur 10 tahun dengan ayah dia, dan sepanjang hayat dia, dia 4 hari sekali khatam, 4 hari sekhatam. Kita nak kutuk pun tengok aku tak khatam ni. Nak cerita lebih tu jadi apa? Jadi kalau yang jahat betul tak ada baik, kita boleh cerita. Tapi bila orang yang macam ni, kita yang nak cerita, yalah, salah-salah lah. Tapi nak hukumkan dia macam mana fasik, dia baca Quran, ahli Quran. Dan pembahagian Quran yang ada sekarang tuan-tuan, yang ada hizib, ada juzuk sebagainya, Hajjaj yang suruh, Hajjaj yang ajar. Ni sini. 1 juzuk, 2 juzuk, 30 juzuk, ada hizib. Ini semua Hajjaj. Dan Hajjaj yang suruh letakkan titik. Beliau kata begini caranya untuk bezakan alim dengan Quran, ilmu Quran. Dan beliau sebelum jadi pemimpin, beliau adalah guru Quranul Karim, guru Al-Quran macam ayahnya. Sampai dia minta, bila nampak banyak kacau bilau berlaku, dia kata, beritahu Khalifah lantik aku lah. Dia kan nampak geram sangat. Dan apa punca Al-Hajjaj ni je ganas. Al-Hajjaj antara tokoh yang berpandangan bahawa wajib taat pada pemerintah secara mutlak. Mana pandangan beliau, siapa sahaja lawan pemerintah, walaupun dia baik, dia boleh diperangi. Pandangan beliau ni yang mempengaruhi tindakan-tindakannya yang zalim. Jadi had dari segi politik, yalah, memang hebatlah. Lihat, tengok pada siapa yang mereka ni dia serang, bukan orang biasa. Tapi memang betul tindakannya segi politiknya. Abdullah bin Zubair ketika itu buat negeri, ada negeri, so, dia nak kumpulkan, Hajjaj nak kumpulkan semua berada di bawah negara yang satu. Ada 2 wilayah. Bila banyak berlaku kacau bilau, Hajjaj kata, lantik aku jadi ketua tentera. Masa dia kenalkan daripada khalifah pun bukan kata dia pandai. Dia kata aku ni kuat hasad, aku ni kuat, apa perkataan dia, kasar. Sampai Abdul Malik kata, jadi engkau ada kaitan keturunan dengan iblis ke? Ni anak lupa dah lama tak baca. Sampai tanya, ada hubungan, ada keluarga dengan iblis ke macam mana? Mana borak pun nampak style dia, tak ada dah datang nak kata aku ni baik, tak ada. Aku nak settlekan masalah tapi perkataan dia pegang begitulah. Sampai masa Syekh cerita tentang Hajjaj, kami ketawa soalan Syekh. Dan perkataan saya ingatkan Syekh gurau, rupanya memang ada kat sejarah. Sampai Abdul Malik tanya pada dia, tanya, kamu ni ada hubungan kekeluargaan atau babo macang dengan iblis ke? Masa dia nak jadi ni, tapi sebabkan dia rapat dengan ketua polis pemerintah Khalifah Umayyah ketika itu, dia lantik first kali untuk uruskan Abdullah bin Zubair. Dengan adanya Hajjaj, negeri-negeri yang beliau pergi semua jadi aman. Apa sahaja tugas ditugaskan, aman. Sehingga kan Mesir, Iraq dan sebagainya, Yaman, semua berada di bawah kembali kepada khalifah yang satu. Hanya kekuasaan di Madinah, di Hijaz, Mekah dan Madinah, di bawah Abdullah bin Zubair. Ada khilaf, ada sejarah berkaitan dengan politik. Sepatutnya boleh bincang, baiklah. Tapi tindakan Hajjaj, dia pergi, Abdullah bin Zubair lari, dia kejar pada Madinah sampai ke Mekah, lari bersembunyi dalam Kaabah. Jadi Hajjaj apa dia buat?
Dia bawa manjanik, runtuhkan Kaabah. Kesalahan bukan kesalahan kecil. Kita buat hebat-hebat. Manjanik ni batu, dia tembak. Serang. Dia kata, sambil tembak kata, aku tak suka pandangan ni. Pemandangan ni aku tak suka. Tapi siapa suruh dia menyorok kat Kaabah? Dia punya, aku tak suka tengok keadaan ini. Tapi kenapa dia pergi bersembunyi dalam Kaabah? Nah, Hajjaj ni antara yang meruntuhkan Kaabah. Bunuh pula Ibn Zubair. Ini sejarah yang sisi gelap. Adanya sisi gelap dalam tiap-tiap negara. Tiap-tiap itu ada kesilapan. Dan Hajjaj ceritanya dia kata, aku tak suka tengok keadaan macam ni. Yang penting lepas selesai dia pergi balik sekali. Dia kata serahkanlah negeri mana yang sampai dia settlekan banyak negeri. Kat Iraq pula huru-hara. Dia kata khalifah, biar akulah pergi pemerintah sana. Aku pergi settlekan Iraq. Dia pergi Iraq, nampak relax, diam. Dia nak ada khutbah, dia diam. Orang tak percaya dia naik khutbah, orang semua diam. Ni wakil khalifah datang di Iraq. Iraq ramai nak memberontak. Abdurrahman ibn Ash'as, lupa, salah seorang daripada tentera hebat lah, memberontak. Dia naik atas mimbar, naik atas, dia diam. Orang semua diam lah, nak dengar. Lama diam. Orang kata ni bukan diam ni, ni bukan nak suruh orang dengar, memang dia tak pandai cakap. Tiba-tiba dia keluarkan khutbah syair. Anda tak hafal lah. Kalau nak ceramah tajuk ni sebenarnya hafal dulu kan. Tapi anak tak apalah, tak penting kan pada anak lah. Khutbah yang sangat hebat, yang menggerunkan musuh. Yang penting dia kata, kau duduk kutuk, dia kata, nanti kalau aku buka aku punya serban, kau kenal siapa aku. Begitulah ucapan dia. Lebih kurang ucapan dia, ta'rifuna ni, lupa lafaz dia, saya lupa dah nama tadi. Dan yang penting, kalau aku letakkan serban aku, kamu kenal aku siapa. Betul, dia habiskan semua siapa lawan dia. Tak ada. Tapi Iraq menjadi aman di zaman Hajjaj. Dan semua daerah yang bergejolak di bawah kekuasaan Umayyah zaman Hajjaj aman. Termasuk Khawarij yang duduk kat semua diam. Tak ada golongan Khawarij yang berani bersuara, tak ada Ibadiyah yang bersuara. Syiah pun semua diam senyap berada di Hajjaj. Dia kata, negara dah aman, jom pergi luar pula. Dialah yang membuka negeri India, Afghanistan, Sind. Negeri-negeri Sind, Sungai Sind, dan juga India. Dihantar sepupu dia Muhammad Qasim, buka negeri-negeri dari segenap arah, dihantar sampai dialah orang yang paling banyak, antara pemimpin paling banyak masukkan orang dalam Islam. Dia bunuh ramai, dia masuk Islam ramai. Orang masuk Islam di atas dia pun ramai. Jadi bila ahli sejarah nak labelkan dia ni kategori mana, memang jadi pertikaian lah, pertikaian. Dan dia membina kota wasit antara negeri ada kota di tengah-tengah antara Baghdad dan juga antara Baghdad dan tak ingat saya. Tapi wasit itu mana pertengahan, kota di tengah-tengah dengan binaan yang sangat indah dan sangat kukuh, kuat. Kota tu dibina besar, keliling kota ada khandak. Siapa nak masuk tak boleh masuk, mesti lalu pintu. Dikontrol kota tu. Dia ambil teknologi daripada kampung dia lah, Taif. Taif ni, kerana nama Taif pun sebab kota Taif ni tempat yang tinggi dan pagar keliling. Nama Taif. Tak ada siapa masuk kecuali ikut pintu utama. Kontrol habis. Sama juga kata wasit. Dan Hajjaj bila pergi kat khalifah, dia tengok duit yang digunakan, dirham dinar, tengok dicop semua, cop Rom lama punya. Kata, kenapa tak buat duit sendiri? Dia pun cadangkan supaya khalifah keluarkan duit dinar dirham sendiri. Bab politik, bab pentadbiran, bab semua smart.
Bab pertanian di tengah padang pasir. Hajjaj kata, kenapa nak bergantung daripada Syam ke Iraq, kawasan-kawasan ni boleh suburkan. Tak pandai aku turun, dia turun, jadi tanam, jadi mana orang hilang menghapuskan kemiskinan dan sebagainya dari segi politik power. Tapi bab dibunuh, tak ada tolak ansur ni. Satu bab ni. Jadi siapa yang tengok angle pada kezaliman ni, zalim lah, jelas zalim. Dan orang yang pertahankan pun tak menafikan dia zalim. Kalau ada bunuh sekadar bunuh seorang pun dosa besar. Orang buat dosa besar tu fasik. Dibunuh 120,000 orang. Tapi diislamkan jutaan orang. Satu benda lain yang perlu dinilai. Ini peribadi Hajjaj. Walau bagaimanapun, yang penting akhir sekali lepas dia bunuh last sekali, orang yang terakhir daripada Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah. Kisah Sa'id bin Jubair ikutlah Abdurrahman bin Ash'as nak memberontak sebab perbuatan dia jugalah ada kisah cerita pasal politik. Dibunuh lepas 16 hari. Dia ada kanser. 16 hari lepas Sa'id bin Jubair meninggal, dia pun meninggal. Bukan begitulah kayak sejarah Al-Hajjaj. Sejarah Hajjaj ni kena baca balik, menarik sebenarnya. Ada filem drama Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tak tahu dah betul tak betul, saya tak tengok. Nah, bila tengok kat YouTube banyak, panjang pula. Tak ada masa nak tengok drama tu lah. Drama mesti dah tambah tolak tambah tokok tambah tu. Cerita detail tu, tapi ada drama macam ada drama Ibn Taymiyah, ada drama Imam Ahmad yang dari segi untuk drama memperkenalkan tokoh-tokoh sejarah. Hajjaj antara diperkenalkan. Cuma Hajjaj dia kata apa wasiat Hajjaj yang paling menarik perhatian ahli sejarah. Dia kata, kalau kubur aku nanti kau gali dalam-dalam, gali dalam-dalam, lepas tu dalam dan luas, letaklah mayat aku kat mana-mana, tutup dia kubur. Aku takut orang korek mayat aku dia. Aku takut nanti kan lepas aku mati, dia korek mayat aku, dia potong-potong aku, cincang. Dia tahu orang geram dengan dia ramai. Ya, wasiat betul. Dibuat betul. Betul, kubur digalikan lubang besar, luas, supaya tak tahu kat mana jenazah dia. Nak korek penat lah. Kerajaan akan jumpa. Jadi tak ada orang tak mampu nak jumpa jasad dia. Dia korek besar-besar lubang dalam-dalam, letak di satu tempat, tutup. Dan jangan bagi siapa ziarah. Cukup meninggal, mati dia tahu nak meninggal. Dan dia bukan tak tahu orang tak suka dia, dan dia bukan tak tahu dia yang orang yang dibunuh tu orang baik, tapi dia kata siapa suruh dia pergi situ? Siapa suruh dia memberontak? Dia tak kira siapa. Dan dia berpandangan siapa sahaja yang lawan pemerintah, dia dikira sebagai darahnya boleh dikira halal ataupun dia boleh dihukum bunuh atau boleh diperangi. Wallahu alam. Tapi itulah dia Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Abdullah bin Umar, Hajjaj ini ahli Quran, hafal Quran, ahli jadi Abdullah bin Umar datang solat belakang Hajjaj. Solat belakang Hajjaj. Begitu juga Anas bin Malik. Siapa nak petikai dengan Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik? Anas sangat tegas. Hajjaj budak-budak muda. Kemudian lahir tahun Hajjaj antara 41 Hijrah. Sebab dia masa dia buka dengan Abdul Zubair pun umur dia 70 lebih, tahun 70-an. Dia lahir 41 Hijrah. Ya? Bukan. Dia bukan sahabat, bukan tabi'in. Bukan sahabat, bukan tabi'in. Dia level tabi'in. Cuma ulama tak nama tabi'in yang tak suka, kata mana tabi'in ni orang yang ikut yang ni. Dia ni buat fasik. Dia masuk salafus salih ke talih, khilaf lagi dalam perbincangan. Boleh tak perbuatan dikira dia masuk dia ke jenis salaf? Ataupun dia sama macam Wasil bin Atta' ke?
salaf juga, tapi salaf bukan salafus salih. Rasulullah kita ikut secara mutlak, sahabat semuanya adil, tapi ijtihad mungkin salah, tak maksum. Kan? Tabi'in ilmunya paling level juga beza. Sampai tabi'in lagi jauh. Tapi adakah dia boleh dikategorikan sebagai salafus salih ataupun talih? Itu sampai sekarang yang dibincangkan. Macam mana pun ramai ulama kata lahu ma lahu wa alaihi ma alaih. Yang baik kita puji dia, yang jahat kita cerita. Jahat-jahat lah, betul-betul lah. Ramai yang tak mengambil pendirian, tak hiraukan, tak apalah di kategori mana. Yang penting yang baik dia baik, yang jahat dia jahat. Banyak cerita tentang jasa Hajjaj. Begitu juga tentang kejahatannya, kezalimannya. Okey, dan dalam sahih Bukhari bahawa Abdullah bin Umar bersembahyang di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, begitu juga Anas bin Malik. Dalam sahih Bukhari juga diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Maka yusalluna lakum, mereka imamkan solat kalian. Fa in asabu falakum walahum, kalau mereka ni baik dan betul, kamu dapat pahala, mereka mendapat pahala. Wa in akhtau, kan, dan sekiranya mereka salah, falakum wa alaihim, yang salah kamu tak salah, kamu dapat solat, dapat pahala. Yang salah, dia tanggung. Hadis ni. Jadi, hadis ini sebagai sokongan dalam Sahih Bukhari. Namun hadis ni bukan cerita tentang fajar, ni cerita tentang imam secara umum. Tajuk ni cerita tentang imam yang fajar. Dia hadis mana juga tidak mungkin dalalah yang jelas. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Sallu khalfa man qala la ilaha illallah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illallah." Jadi Syekh bawakan cerita tentang dalil yang kata solatlah di belakang yang baik dan yang jahat yang baik, tak sahih. Tengok pada perbuatan sahabat solat di belakang orang yang dikatakan fasik, orang yang fasik. Kalau lihat pada perbuatan sahabat, jadi macam mana? Tajuk ni dia tak jelas lagi. Jadi kena tengok sokongan pada tajuk umum, kembali pada umum. Selagi dia mengucap kalimah syahadah, itulah asalnya. Jadi sekarang ni dua hadis yang dia bawa last ni, satu imam tu, kalau dia diimamkan kita. Imam tu kalau dia tak salah, dia orang baik, kita dapat semua sekali. Kalau imam tu dia ada kejahatan dia buat, kita ikut belakang, yang salah dia lah, yang kita solat dengan dia dapat pahala. Okey. Tu cerita tentang imam secara umum. Kemudian cerita pula tentang Nabi kata solatlah di belakang orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dan solatlah ke atas jenazah orang yang mati di atas kalimah la ilaha illallah. Umum. Jadi orang yang Syekh sekarang istidlal pendalilan terhadap hadis-hadis yang sama ada membenarkan atau melarang tak kuat, dua-dua tak kuat. Tinggal kembali pada asal. Betul Syekh bawakan dalil asal, selagi dia ada kalimah la ilaha illallah, kita solat di belakangnya. Okey, jadi dalil yang berkaitan dengan larangan atau perintah untuk solat di belakang orang yang baik dan jahat ini tidak boleh dijadikan hujah, kerana hadis-hadisnya adalah lemah. Sama ada yang menyuruh atau hadis yang melarang. Okey.
Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni melalui pelbagai saluran dan beliau mengatakan hadis ini adalah dhaif. I'lam rahimakallah wa iyana. Ketahuilah semoga Allah merahmati kalian dan kami bahawa adalah harus sembahyang di belakang seorang yang tidak diketahui melakukan bid'ah dan fasik. Tuliskan tajuk dia masturul hal. Atau kalau nak cek masalah ni dalam kitab fiqh ke dan sebagainya, mana as-salatu khalfa masturul hal. Tadi orang fasik confirm dia ni jahat. Sekarang ni cerita pula imam kat belakang, dia ni jahat tak jahat ni? Tak tahu siapa imam. Kemudian kita pergi masjid, imam tak ada, tolak je seorang ke depan. Tolak mana-mana yang pakai jubah ke, tolak yang mana-mana ada janggut, yang mana-mana pakai kopiah tu, kopiah haji tu, Pak Haji lah pakai kopiah putih kan. Kalau pakai jubah, pakai kopiah macam ni, ustaz. Dia ada dia punya pakaian tu. Jadi kita tak tahu siapa dia kan. Kalau pakai tajam tu itu dengan tasbih besar-besar kan. Itu ada dia punya kumpulan sendiri. Jadi ada tanda dia. Ada orang kita tak tahu dia siapa kan, tapi mungkin nampak janggut dia macam Muzaffar kan. Nampak sunnahnya. Janggutnya tebal tu, orang tolak. Orang tak tahu. Bagi yang tak kenal, imam ni orang yang layak tak layak, baik tak baik, apa hukumnya. Tadi cerita tentang fasik. Habis cerita tentang orang fasik, kesimpulannya pun kita dah minta kembali pada asal kalimah. Dia jadi macam tidak ada perbincangan yang boleh kata putus. Level yang sama. Jadi Syekh kata kembali pada asal. Saya ucap kalimah la ilaha illallah, dia orang Islam. Siapa yang sah salatnya, maka sah kita berimamkan dia. Okey, tajuk seterusnya berkaitan dengan orang yang salatu khalfa masturil hal. Salat di belakang orang yang tak diketahui hal dia. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu dan kami bahawa adalah harus sembahyang di belakang seseorang yang tidak diketahui melakukan bid'ah dan fasik. Bukan tidak diketahui adakah dia ahli bid'ah atau fasik atau tidak, begitu maksud sebenar. Jadi kalau orang yang tak diketahui adakah dia ahli bid'ah atau fasik atau tidak, tak diketahui, harus ini disepakati oleh semua imam. Jadi tak ada siapa khilaf lah. Semua imam kata kalau orang kita tak kenal, jangan pula syaratkan aku tengok dulu siapa imam dia baru solat. Kita masuk kat belakang, tak nampak imam siapa, ikut je. Ada orang dia tengok masjid ni masjid parti ni, tak nak ikut. Kan? Jadi kalau kita tak tahu siapa, ada orang dia mesti tahu dia ni siapa. Kalau dia parti ni ikut, parti ni tak ikut. Itu berlaku pada orang. Saya jumpa lah, memang ada kawan yang macam tu. Nak tegur tu hati-hati. Kalau tak, kita yang tegur yang kena marah balik. Keadaan tertentu. Ada orang yang dia nak solat, tanya, Ustaz, imam tu terafi tak terafi? Kan? Kita kata jadikan dia masturul hal. Kita masuk masjid tu, tak payah cari sarafi tak sarafi. Lain kalau datang dengan pakaian dia nampak jelas sekali, oh nampak pelik ni. Pergilah tempat lain. Kan? Yang kita nampak keadaan dia mencurigakan sebagai ahli bid'ah atau ahli fasik. Solat belakang ni sah, tapi kan pilihan banyak. Kalau cerita tak ada pilihan, ini bukan masalah fiqh. Cerita bincang sekarang kalau tak ada pilihan. Tak ada pilihan ni bila? Kalau ada pilihan, contoh, surau ni dipimpin oleh seorang imam yang sentiasa buat kefasikan, buat dosa. Surau sebelah, imam dia Masya Allah baik, bacaan sama-sama baik. Bila surau sebelah? Salah tak salah? Tak salah. Kita pilih imam yang tenang kat belakang, bacaan yang sedap, orangnya pun baik, tenang sebagainya. Dan itu menjadi selain daripada
syarak menggalakkan sebenarnya dari segi memilih imam, mendahulukan orang yang layak dan juga saleh jadi imam. Kita juga secara fitrah suka macam tu. Tapi ada solat, kita terpaksa solat belakang. Ada solat, bab ini dibincangkan boleh atau tidak. Ada solat kita terpaksa solat belakang dia. Betul tak? Semua surau kumpul solat Jumaat. Mana boleh kita tengah khutbah, tengah tunggu untuk sah pertama datang awal, naik, Mamat ni pula naik. Kan? Khutbah mana boleh lagi? Betul tak? Mana boleh orang start khutbah lagi? Ini terpaksa. Jadi keadaan fasik ke masturul hal ke, jangan lari. Tapi kalau kita nak datang masjid, kita boleh pilih surau mana, masjid mana, imam mana yang kita boleh, tak ada masalah, itu tak ada khilaf. Khilafnya orang yang ceritanya ada orang yang dia dah ada dalam kat masjid, ada kat saf, dan ketika itu tiba-tiba yang naik tu khatib tu, alamak, kena dah aku hari ni. Contoh orang yang tak suka atau nak yalah, yang boleh dikategorikan ahli bid'ah ke fasik ke apa semua sekali. Jadi selagi dia orang Islam, selagi dia Muslim, tak apalah, duduklah situ. Tunggu sampai habis solat. Okey, ni tajuk yang kita bincangkan. Situasi yang dibincangkan. Ini disepakati oleh imam. Bukan termasuk dalam syarat berimamkan makmum mesti mengetahui i'tiqad imamnya. Tak nak tahu salafi tak salafi. Tak jadi syarat, tapi bagus juga tahu. Tak jadi syarat, bukan maksud tak perlu tahu. Kalau kita tahu orang tu masya-Allah, dia bacaannya bagus, apa bagus. Salafi tak penting. Ikut sunnah tak ikut sunnah lah. Kalau kata di salafi maksudnya dia akan jaga dalam lepas dia tak ada bila dia benda-benda yang sunnah dibuat, bid'ah dia tak buat, kita kat belakang ni pun rasa tenang, tak selesa. Kan? Kadang-kadang kita salah masjid atau yang tak sesuai kita solat, tiba-tiba dia dah start. Ada masjid dia start, la ilaha illallah. Kita dulu pun duduk situ. Kalau tak semua dah goyang, kita tak goyang, tengok muka. Dia sambil goyang tengok muka. Saya pernah kena satu masjid di, tak sebut lah kan. Tak jauh dari cikgunya tempat. Cikgu pun tahu. Kita solat, sebenarnya kita lepas solat kita nak zikir, tapi imam bawa zikir lain yang kita rasa kena, ni zikir ni dah lain. Rupanya dia ada tarikat tertentu, dia ada baca, dia dahulukan bacaan dia atau dicepatkan bacaan dia, dia masuk. Kita nak duduk lama tu supaya ambil pahala lah duduk lama. Tapi bila dah datang zikir yang pelik, goyangnya pun tak sama macam tahlil yang biasa orang kampung buat. Dia dah goyang-goyang. Yang saya kata dia khusyuk ni. Tengok mata dia tengok. Ni tak khusyuk, dia tengok aku sebenarnya buat-buat tu. Dan kita, memang kita nampak lah kan. Tak selesa ni. Nak bangun pun tak selesa. Lain kali jangan pergi lagi. Itulah kali terakhir masuk. Sebab takut tak selesa. Jadi kita pilihlah. Boleh pilih. Cuma kalau dah solat-solat, kita dah ada kat sah, kita dah bersedia untuk solat dan dia orang Islam. Okey, kita ni keadaan solat, hukum solat di belakang ahli bid'ah macam mana ceritanya. Atau lepas solat beritahu, kau tahu ke yang imam tadi siapa? Itu dia cerita. Yang bunuh fulan-fulan tu. Contoh kan. Kalau zaman sekarang ni alhamdulillah negara aman, tak adalah orang bunuh-bunuh dah ni, tapi boleh terjadi ya bila berlaku peperangan dan sebagainya kan. Tak mustahil. Jadi solat tetap sah dan tak bersalah, tak boleh salahkan orang yang solat di belakangnya. Terutamanya solat-solat yang Jumaat, solat hari raya. Solat ni bukan boleh kita pilih imam, kita tolak imam kita ke depan. Muaz di depan Muaz. Mana boleh? Kita imam dah ditetapkan siapa imamnya. Masalah tengoklah tahap masalah tu lah.
bid'ah yang masalah tu masalah kat mana, bid'ah yang menjadikan fasik, bid'ah menjadikan kafir, atau dia buat bid'ah kerana mukhalafah. Dia ada sunnah tapi dia part-part tertentu faham salah. Mana dia sunnah tapi dia ada kepala dia sendiri. Ada setengah-setengah masalah ni dia ada angin dia. Dia masuk angin sikit dalam bab tertentu. Dia ada yang jadi tengok pada keadaan orang tu. Yang macam mana sekalipun, selagi dia Islam, solat dia selagi solat dia sah, kita sah solat di belakangnya. Itu saja formulanya. Tapi kalau tak selesa, pergi tempat lain. Hari tu dah masuk, jangan keluar, tunggu sampai habis, hari lain yang pergi lagi. Jadi pilihlah imam yang kita tenang. Mudahnya begitulah. Okay, jadi kita pun tak salahkan orang yang solat kat situ. Cuma kita boleh buat pilihan. Kita boleh pilih. Ini disepakati oleh semua imam, bukan termasuk dalam syarat berimam makmum mesti mengetahui iktikad imamnya. Jawapannya ni. Tak ada syarat untuk ambil tahu. Dia masturul hal. Kalau tahu sekalipun, hukum dah bincang tadi. Kalau tak tahu, tak ada syarat untuk kita tanya. Dan tidak perlu juga mengujinya dengan bertanya, apakah iktikad kamu? Awak akidah awak apa? Tanya kan? Akidah awak apa? Tanya. Belajar tak sifat 20? Itu memang kena tanya lah, kadang-kadang. Tanya soalan, belajar sifat 20? Belajarlah jawapannya. Memanglah dia belajar, siapa pun belajar. Selamat, alhamdulillah. Tak tipu. Tak tanya setuju tak setuju. Dia bulan macam mana kan? Tanya belajar ke tak belajar. Memanglah kita belajar dan kita kan, kalau tersetuju tak setuju? Setuju. Boleh lagi kita taqiyah. Tak ada taqiyah. Alhamdulillah. Sifat 20 kita setuju tak setuju? Kenapa tak setuju sifat Allah? Betul tak? Sifat 20 ni sifat yang sifat 20 atau 13 ni sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah pada asalnya. Dan dia tidak bertentangan dengan akal. Kita tak beza pun dalam mengisbatkan sifat tersebut. Cuma istilah-istilahnya kita dahulukan istilah syarak. Dia daripada sebut qidam baqa, kita sebut al-awwal wal akhir. Contohnya. Dari segi asal makna tu ada tidak? Ada. Cuma kita isbatkan secara mutlak yang sempurna bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka isbat dengan cara mereka. Kalau kita sebut tentang kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar, kalam. Kita isbatkan kalamullah yang mutlak, kalam yang sempurna selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bebas bercakap. Allah bercakap dan sifat Allah, sifat kalam Allah tak sama kalam makhluk dan sebagainya. Ini kita isbatkan secara umum. Tapi bagi tiap-tiap mazhab mereka ada kaedah isbat. Asy'ariyah contoh mengisbatkan sifat tersebut tapi dengan syarat sifat ma'aninya sahaja. Di highlightkan ma'ani saja, sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa? Qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama' basar, kalam. Kita kata Allah berkata-kata dengan selayaknya. Dengan kata-kata Allah Maha sempurna selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kalam kata apa? Allah berkata-kata, tapi kata-kata Allah adalah kalam dalam jiwanya, kalam nafsi dalam hatinya. Oh, sebab ma'ani saja. Kalam yang tidak ada suara, tak boleh didengar. Kalam yang kemudian sampai hujung bukan kalam yang berasal daripada kerongkong keluar di bibir dah mula. Bukan lama, bukan mengarut. Kita kata kita tak ada syarat macam tu. Kita tak ada cerita lebih. Cara isbat kita secara mutlak. Yang mana Allah beritahu kita isbat, Allah tak beritahu kita tak isbat. Kita tak pernah cerita Tuhan ada mulut. Kita kata Allah ada kalam, Allah beritahu Allah tu berkata-kata, selesai, cukup. Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan cara selayak bagi Allah. Dan Allah isbatkan sifat ain, kita kata mata Allah melihat. Apa salahnya? Ain tu Allah isbatkan, betul? Melihat juga Allah isbatkan. Ya Allah melihat dengan matanya. Kerana kedua-duanya Allah isbatkan. Tapi mendengar, kita tak kata pula telinga. Tak ada pun hadis kayak Quran beritahu Allah memiliki telinga. Jadi apa yang kita isbatkan, apa yang Nabi sebut, Allah sebut, kita sebut. Apa yang Nabi Allah tak sebut, kita tak sebut.
Jadi kita isbatkan semua sifat Allah dengan kesempurnaan yang mutlak, yang selayaknya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tu selayaknya? Otak kita pun tak mampu fikir. Sangat sempurna. Sangat sempurna. Selayaknya bagi Allah umum. Suatu zikir-zikir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berapa banyak? Wallahu alam. Sedangkan butir pasir saya tak habis kira lagi. Setiap makhluk, setiap butir pasir bertasbih, bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Butir pasir berapa pun kita tak kira. Kita semua makhluk bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk ada berapa pun kita tak habis kira. Corona kat dunia ni ada berapa? Tak tahu. Jadi macam mana kita nak? Jadi kita sebab secara umum selayaknya bagi Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Maha suci Allah, selayaknya bagi Allah. Jadi macam mana cara suci Allah? Dengan memuji Allah. Apa yang Allah sebut, apa yang Nabi ajar, itu yang kita sebut. Beza. Ahli kalam tak? Ahli kalam dia ada formula dia. Formula. Kalam ni adalah dia buat istilah ilmu kalam adalah ilmu meletakkan kaedah dan formula untuk kenal Allah. Mengenal sifat-sifat Allah. Dia tak boleh terima, dia ada kaedah. Kalau kaedah yang biasa, tak boleh mengatakan Allah itu bertempat. Maka natijahnya Allah tidak beristiwa, Allah tidak nuzul, Allah tidak ini, tidak itu. Sebab apa? Kaedah dia letak. Kita bantah kat mana? Bukan pada sifat 20 itu. Tapi kita tahu sifat itu tak diisbatkan dengan cara selayaknya sebagaimana ayat Quran dan Sunnah. Cara pengisbatan itu yang dibincangkan. Lepas tu, selain pada sifat tersebut, ada sifat yang Al-Quran sebut tapi bertentangan dengan logik, mereka masukkan atas nama sifat. Sifat apa? Hafal. Hafal balik. Kita buat daurah khas. Nama sifat khabariyah. Sifat khabariyah. Sifat tu ada kat khabar, ada kat ayat Quran dan hadis. Tapi kami belajar ilmu kalam, kami tak boleh terima. Jadi, sifat khabariyah tak diterima. Mereka terima sifat aqliyah yang masuk akal. Sifat 20 sifat aqliyah. Sebab tu boleh terikat dengan hukum akal. Dia wajib di sisi akal. Mustahil sisi akal, harus sisi akal. Yang sifat khabariyah, walaupun ada khabar, tapi akal tak boleh terima adanya. Jadi macam mana? Ini macam mana berdepan dengan sifat-sifat yang tak masuk akal oleh mereka? Di sinilah pendirian ahli kalam. Ahli kalam kata, ada yang kata masuk akal, tak masuk akal. Nak isbatkan sifat tu, dia ada beza-beza dah. Jahmiyah kata, semua yang Allah sebut tu kami terima satu, ya Allah tu wujud, selesai. Yang lain jangan bincang. Tauhid pada dia cerita Tuhan tu wujud. Sebab itulah Jahmiyah, dia meletakkan iman hanya ma'rifatullah, kenal Allah. Kenal Allah tu wujud, selesailah. Sebab dia cuma mampu isbatkan, akal hanya mampu isbatkan Tuhan itu wujud. Dan inilah mazhab yang paling jujur, tapi paling jahat. Paling jauh sekali, jujur. Sebab apa? Kalau gunakan akal, kaedah mantik, memang benar, mampu mengisbatkan bahawa Allah itu wujud. Bincang lebih, nak isbatkan Allah itu al-awwal atau mereka kata qadim yang disebutkan oleh istilah kalam, Jahmiyah kata tak ada, jangan cerita. Macam mana nak qadim? Kalau kata Allah itu berkata-kata, habis kata-kata Allah pun satu, banyak. Kalau banyak, yang mana dulu, yang mana kemudian? Dia dah persoalkan. Jadi jangan bincang terus. Jahmiyah, dia hanya kata isbat satu je, Tuhan tu wujud. Yang lain jangan bincang. Tauhid cukup, kenal Allah itu ada. Isbatkan Allah tu wujud. Dan semua ahli kalam sepakat kat situ. Ilmu kalam start bermula dengan membuktikan wujud Allah. Sebab mereka nak lawan dengan golongan etis pada asalnya. Ilmu itu asalnya diterokai, bukan diterokai. Cara berhujah begitu digunakan asalnya untuk atas alasan berhujah berdebat dengan golongan etis. Walaupun sebenarnya golongan etis tak ada pun. Cerita-cerita kata etis ada debat Abu Hanifah semua tak sabit. Walaupun dibincangkan, kita ambil isi konten dia macam mana berdebat, tak ada. Mungkin, tapi etis sebenar tak wujud.
Etis yang betul-betul etis, yang mengaku etis baru zaman 20-an ni, etis moden. Sebab apa dia mengaku kebodohan etis itu dah diakademikkan. Tak tahu dikira sebagai satu mazhab, Masya Allah. Tak tahu itu sebagai satu ilmu. Tak kenal itu satu ilmu. Tak boleh nak cakap satu ilmu. Tahu tapi tak jelas ilmu, mazhab. Apabila kebodohan dijenamakan dan diakademikkan, diletakkan mereka dalam bab teknologi, bab dunia, Eropah hanya jadi maju setelah mereka tinggalkan gereja, tinggalkan agama. Highlightkan, jadi golongan ni gerakan kemajuan, gerakan Renaissance yang dibuat pada kurun ke-6, 16 tersebut. Okay. Gerakan start pada kurun akhir kurun ke-15, kurun ke-16 yang dibuat di Eropah, sehingga mewujudkan zaman industri, sampai pada mewujudkan zaman Eropah moden sekarang ni, mana perjalanannya yang jauh, digerakkan oleh golongan, oleh semangat inquiry. Mereka persoalkan, semangat ingin tahu dan persoalkan apa yang ada pada agama. Semangat persoalkan ini dah menyebabkan mereka maju. Mereka tak mundur. Mukaddimah ke Eropah ni, bila mereka kuasai dunia, mereka wajibkan seluruh dunia guna mukaddimah tu. Termasuklah kita belajar sejarah Tingkatan 4, masuk-masuk je, macam tu rupanya. Jadi seolah-olah satu dunia tak kenal, satu dunia ni agama jahat, bila ataupun mundur, bila tinggalkan agama baru maju. Dan orang-orang yang berpendidikan Eropah dan terpengaruh dengan sejarah Eropah akan fikir macam tu. Nampak ustaz pakai baju kettle ni sikit pun dia dah kata, ustaz, ni mesti ni ustaz ni macam geng pegang gereja dulu ni, makan duit haram. Kan? Dia faham macam tu. Dia nak suruh. Mana kalau ustaz nak, kalau ustaz berniaga kat masjid kat mana salah tu, salah lah. Tapi ustaz berniaga kat pasar, buat apa nak marah? Ustaz tu berniaga. Dia ingat ustaz tak ada berniaga. Ustaz tak ada kaya. Dia bagikan, dia pecahkan dua. Kita Islam tak pisah. Kita Islam, kita cerita bersejarah Eropah, sejarah gelap, zaman gelap, pergi pindah pada zaman Renaissance, zaman ilmu lah, zaman Enlightenment dia kata, sehingga pada zaman industri, sehinggalah kepada zaman kemajuan dan juga zaman teknologi sampai sekarang, zaman teknologi, era teknologi. Okay. Sejarah peradaban Eropah digerakkan oleh gerakan etis. Dia tak etis lagi, dia digerakkan oleh gerakan sekularisme. Gerakan sekular ni dia pisahkan agama, tak ada cerita agama hidup ni. Kalau kau percaya, kau amal sendiri. Jangan paksa orang nak agama. Agama ni nafsi-nafsi, hak peribadi. Dia tak jadi, tak ada agama amar ma'ruf nahi munkar sebagai undang-undang masyarakat beragama, tak ada. Ini asas kepada kerosakan dalam pemahaman. Gerakan sekularisme apabila mengatakan bahawa agama itu hak peribadi. Masyarakat tidak boleh paksa orang ikut undang-undang mana-mana agama. Bila kata hak peribadi, kalau orang tu tak pakai tudung ke, tak pakai apa ke, lalu depan kita, jangan tegur. Kita tegur artinya kita yang langgar undang-undang, kita yang salah. Berbeza dengan konsep Islam. Islam, agama itu dan hak di bumi ini, kita hanya menjalankan hukum Allah. Nampak beza? Ada hukum berkaitan dengan peribadi, ada hukum berkaitan kemasyarakatan, ada hukum berkaitan kenegaraan. Bila Islam, agama, mereka berjaya untuk jatuhkan Eropah, pendeta Eropah yang ataupun gereja-gereja zaman Eropah gelap dulu yang menindas, makan duit haram sebagainya. Dengan gerakan cara begitu mereka mampu meruntuhkan golongan-golongan yang kontrol masyarakat mereka. Tak, kita kata setuju. Tapi jangan sangka
Itu yang berlaku pada kami. Datang jajah kita, dia ajar kita. Agama ni mundur, kalian kena tengok agama. Tak, biarkan itu ke Eropah. Kami tak. Kami lain. Sejarah kami yang kami belajar, orang Arab, dia memang ada li'ilah fi Quraisy. Mereka ada perdagangan semua sekali, tapi mereka jahil sebab tak ada agama. Sebelum Islam, orang Arab adalah umat ummi. Tak pandai baca, tak pandai tulis, tak pandai ini, tak pandai itu. Hanya keluarga Bani Umayyah yang pandai menulis. Sebab tu amir-amir yang dilantik semua Bani Umayyah, kebanyakan dari awal. Sebab mereka ni memang yang pentingkan pendidikan, pentingkan penulisan. Kebanyakan bangsa Arab, kabilah-kabilah Arab sama ada di negara mana sekalipun tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dan ada akhlak-akhlak ini kata akhlak, dikatakan budaya jahiliah. Mereka berubah keluar dari jahiliah bila lepas Allah turunkan wahyu. Wahyu pertama, Allah suruh umat ini iqra, baca. Wahyu mengajarkan kita supaya baca, iqra. Baca dengan kemana? Nabi baca, ikut Jibril AS. Ilmu Nabi direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tak perlu nak belajar membaca dan menulis. Nabi dah boleh baca. Tapi umat Muhammad perlu belajar membaca, perlu belajar menulis. Sebagaimana Nabi SAW bila tawanan Badar, Nabi suruh ajar tulis. Nabi suruh Zaid bin Thabit pergi belajar bahasa Yahudi, belajar tulisan dia. Sahabat-sahabat semua khulafa, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, semua Asyarah Mubasyirin bil Jannah, semua sekali mahir dalam penulisan. Nabi saja tidak. Kenapa? Allah tak suruh pada Nabi untuk belajar membaca dan menulis. Kenapa? Allah Maha mengetahui. Tapi yang disebutkan ulama, Allah tak reda di atas muka bumi ini ada seorang manusia pun yang boleh declare dia adalah guru kepada Muhammad. Muhammad tu anak murid aku tu, dia belajar alik batah tu aku ajar. Tak ada. Tak ada seorang guru Muhammad di atas muka bumi ini. Muhammad adalah guru kepada seluruh alam. Sebab yang kedua, membaca dan menulis. Apa tujuan kita tulis? Sebab kita lupa, betul? Tak percaya, saya ulang balik apa saya cakap tadi. Yang tak tulis lah. Yang tak tulis. Yang tulis tu okey lah kan. Yang tak tulis, saya ulang balik apa tadi. Lupa. Tapi Nabi SAW, tugas Nabi, Allah SWT, sanuqri'uka fala tansa. Jangan tergopoh-gopoh dah baca. Kami akan bacakan Quran pada kamu, kamu takkan lupa. Bayangkan, Nabi tak membaca menulis, tapi Quran, setebal Quran ini, Nabi tak pernah lupa walaupun satu huruf, satu baris, patah satu. Tak ada, tak pernah terjadi Nabi lupa. Sanuqri'uka fala tansa. Ada keriwayat Nabi salah baca Quran, terlupa, sahabat tegur, Nabi baca masuk surah lain, Nabi tak lupa. Tak jadi alasan yang orang kata, Muhammad, kena belajar tulis tu, takut kamu salah. Tak ada, sebab Nabi tak pernah lupa. Lupa rakaat ada, tapi lupa dalam Quran yang boleh jadi alasan nak kata Nabi kena baca, Nabi kena belajar tulis. Tak ada alasan. Allah pelihara. Jadi ummi untuk Rasulullah satu mukjizat, satu khususiah yang sempurna untuk peribadi Rasulullah. Sebab tu benda ni agak kita tengok dulu mazhab lah. Sebahagian daripada mazhab, daripada India sebagainya, cuba highlightkan Nabi boleh membaca, boleh menulis. Banyaklah yang kita nampak Maulana yang di India yang cerita begitu. Tapi mazhab seperti di Madinah Al-Munawwarah, masyayikh, guru-guru kami mengatakan bahawa ummi itu sifat kelebihan Nabi SAW. Tidak ada guru untuk Rasulullah. Nabi adalah guru kepada umat. Guru Nabi satu, allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa Jibril AS. Guru Nabi hanya Jibril, direct langsung. Dan kenapa Nabi tak baca tulis? Nabi tak perlu. Kita
Takut lupa. Nabi tak lupa. Kita belajar membaca sebab kita nak cari maklumat. Nabi sumber maklumat. Apa alasan suruh Nabi belajar membaca? Tak ada satu alasan pun yang boleh dicari untuk mengatakan Nabi kena belajar membaca dan menulis. Kerana Allah jaga Nabi SAW. Nabi tu salah sebut ke? Nanti Rasul sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bercakap pun tak tersalah. Sebab tu Nabi baca tak salah. Tak ada Nabi tersasul ajar, tak ada. Maksum dalam bab tersebut. Maksum. Lupa Nabi pada tempat yang tidak mencacatkan syariat dan penyampaian tugas Nabi SAW. Maka sifat ummi adalah sifat sempurna bagi Nabi. Anda ada buat catatan dan anda buat di masjid-masjid yang ajar ni ada lebih kurang 20 sebab kenapa nak kata Nabi ummi. Ummi ni adalah salah satu daripada sifat kesempurnaan untuk Rasulullah SAW. Tapi untuk orang lain, jangan pula datang depan ni Muaz kata saya nak ikut sunnah Nabi. Tak nak baca, tak nak resah. Yang lain Nabi suruh baca, suruh tulis, suruh umat Islam berubah jadi umat Iqra. Dikatakan umat ummi berubah jadi umat Iqra. Selepas tu Quran jadi umat Iqra yang membaca, yang mencipta tamadun. Dengan adanya agama, tak ada agama orang jahiliah. Jahil dari segi dunianya, jahil agamanya, jahil macam-macam semua sekali. Islam membawa kemajuan. Bangsa yang terpencil, yang orang tak nak jajah dan sebagainya berubah jadi bangsa yang diagungkan di seluruh dunia. Sampai pada zaman Umar bin Abdul Aziz, 2/3 dunia dah berada di bawah pentadbiran Islam. Rusia berapa persen? Negara sekarang siapa nak bangga dia paling besar? US berapa je? Tapi zaman tersebut 2/3 dunia berada di bawah pemerintahan khalifah. Yang bukan biasa. Tentang akan tengok sistem macam mana Sayyidina Umar, zaman Umar Khattab. Jam, tak tengok jam. Macam mana dalam masa tempoh Umar utuskan surat daripada Madinah, boleh sampai masa 3 hari sampai ke Palestin. Umar buka negara, buka ke Palestin. Kalau Umar dan sampai pada penghujung jadi dia kata 1 hari sampai Palestin. Surat khalifah dengan wujud sistem pos. Tentang kita kirim barang COD, berapa hari sampai? Ini kerajaan lah. Terciptanya marhalah sampai hukum fiqah kemudian kata 2 marhalah. Marhalah ni tempat pecutan kuda tu. Ada unta marhalah, ada tempat pos ni, ada jalan kuda yang paling laju diletakkan di satu pusat-pusat, dia boleh pecut. Maksudnya kalau kuda, ada kuda yang sedia sana, pos. Ganti-ganti arahan daripada khalifah sekian untuk katalah pemimpin yang ada di Palestin. Apa yang perlu buat? Umar hantar arahan, hantar surat, pos, pegawai pos pecut kuda yang paling hebat zaman tu sampai sana, pas yang tu sampai petang dah sampai di Palestin. Pecutan kuda. Tu hujungnya. Kuda Arab, kaki dia pun lain. Paling mahal. Dia mana kalau kita kata kuda Arab, memang kuda yang paling mahal sampai sekarang. Kalau cerita pasal kuda, saya ada tengok Syekh pernah masuk daurah, dengar Syekh cerita tentang kuda je. Puncanya ketika nak tafsirkan surah apa kata dengan kuda? Wal 'adiyati dhabha. Jadi satu kelas tu Syekh kata, sebelum kau baca al-'adiyati dhabha, kau cerita tentang kuda dulu. Kenal kuda, fahamlah surah ni apa yang Allah sebutkan, perumpamaan yang Allah sebutkan dalam wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Faham gerakan kuda dan dia, kita akan faham surah dengan bayangan taswir yang Allah berikan dalam ayat tersebut. Macam mana kuda yang sangat taat dengan tuan dia hanya kerana tuan dia bagi makan minum sikit, bertugas untuk tuan dia sampai sanggup mati masuk dalam perang. Kamu kalla innal insana lirabbihi lakanud. Kamu pula degilnya, malasnya, lawan dengan Tuhan. Allah bagi macam-macam. Lebih teruk daripada kuda. Tak tahu, tak kenang budi.
Itu yang Allah sebutkan dalam surah Al-An'am. Bila kenal kuda, macam mana dia kuda Arab jadi mahal sebagainya, apa sifat dia sebagainya, sifat taat dan berterima kasih pada Tuan yang ada pada kuda tu, tak sama dengan sifat hamba yang lupa dan kufur nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja, insya-Allah. Kita tak sempat catat kat mana jadi kita catat pun. 18 1 ya. InsyaAllah minggu depan kita cuti. Bukan nak raya Cina, tapi nak rehat. Itu yang diberitahu oleh pengajar. Minggu depan kita cuti. Jadi untuk kelas KA tak ada, sahabat kita pengurusi pun ada nak berehat, ada urusan sebagainya. Jadi kita jumpa minggu selepasnya, InsyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.